Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima wa amidana min nurihi ya nur. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima wa ja'al lana taufiqa dauman sahiba. Namanya terima kasih kepada tubuhan Islami yang menganjurkan program muzakarah hadis, ilmu hadis, menggunakan kitab Tadrib Ar-Rawi oleh Imam Asyuti rahimahullah ta'ala. Seterusnya kepada pengurusinya Al-Fadil yang mulia Ustaz Raja Ahmad Mukhlis, barisan ahli jawatan kuasa Islami. Seterusnya para asatizah, alim ulama, tuan-tuan guru, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, insya-Allah pada malam ini kita sambung kita punya muzakarah daripada kitab Tadrib Ar-Rawi, yang mana kita dah sampai kepada perbahasan hadis sahih. Perbahasan hadis sahih pada muka surat, kalau ikut kitab yang terbaik, cetakan Tadrib Ar-Rawi yang terbaik ialah yang di tahqiq oleh Syekh Al-Muhaddits Muhammad Awamah hafizahullah, yang mana terdiri daripada 5 jilid, dan kitab Tadrib Ar-Rawi bermula pada jilid yang kedua. Jadi jilid yang pertama tu tarif, biografi, pengenalan itu tentang kitab Tadrib Ar-Rawi. Tapi yang kitab yang sebenar bermula pada juzuk atau jilid yang kedua, dan kita telah sampai kepada perbahasan hadis sahih, perbahasan hadis sahih. Dan perbahasan kita sampai kepada kata Syekh Al-Imam Al-Mu'alif rahimahullah ta'ala wa radhiya anhu wa nafa'ana bi ulumihi, tanbihat, beberapa tanbih ataupun peringatan, beberapa peringatan. Saya punya laptop ni masih lagi dia dalam proses untuk mencari apa ni kitab tersebut. Sebab tadi dia terpaksa restart, masih lagi hang lagi. Dan kita punya kaedah seperti mana yang telah diterangkan sebelum-sebelum ini, kita baca, kemudian jika perlu mungkin boleh ditimbulkan persoalan, pertanyaan, dan dibincangkanlah. Ataupun sekiranya perlu saya nak terangkan sesuatu, jadi kita break dan kita beri penerangan ataupun penjelasan berkenaan dengan apa ni perkara yang tersebut. Okey. Kita dah sampai tanbihat. Al-awal dia ada beberapa tanbihat, sebab itu disebut secara jamak. Kalau satu tanbih lah, tanbih maknanya
pengarang dia nak memberikan satu perhatian penting yang perlu diberi tumpuan, yang perlu diambil berat supaya kita alert lah, bahawa perkara yang nak diterangkan itu dia berhubung kait dengan topik yang dibahaskan dan penting untuk diketahui oleh talibul ilm, para pelajar atau para penuntut ilmu. Jadi dia bukannya sekadar sampingan saja, bukan. Dia ada perkara yang sangat berkait rapat dengan topik yang sedang dibincangkan. Muka surat berapa? Kalau saya lupa dia punya muka surat. Kalau siapa yang dah buka, tak tahu saya punya internet ni slow ke bagaimana. Saya sedang mencari muka surat dia. Kalau ada yang ingat boleh sebut. Kita type je. Kita dah sampai muka surat ke 100 ya. 100 ya. Saya punya suara clear Clear tak ada? Okey. 100 berapa? Ya, kalau tak salah 112 ke minggu lepas. Lebih. Okey. 135 ya. 35, okey. Tanbihat al-awwal. Al-awwal. Okey. قال الإمام المؤلف الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى تنبيهات الأول حد الخطابي الصحيح بأنه ما اتصل سنده وعدلت نقلته. Ini adalah ta'rif yang diberikan oleh Imam Al-Khattabi, dan beliau ini di antara tokoh yang awal yang hidup dalam kurun ke-4 Hijrah, 4 ataupun ke-5 Hijrah. Kena cek balik dia punya tarikh lahir, tarikh wafat beliau. Dan beliau juga banyak dirujuk oleh Imam Al-Baihaqi. Di sini dia memberikan ta'rif as-sahih, mattasala sanaduhu wa uddilat naqalatuhu, yang bersambung sanadnya dan dinilai adil perawi naqalah ataupun ruwatuhu, perawi-perawi. Naqalah ni jamak bagi naqil, orang yang menukilkan khabar. Jadi jamak dia naqalatuhu. Jadi itu takrif yang diberikan oleh beliau, simple saja ya. Berbeza dengan yang disebutkan sebelum ini ya, yang mesti adil, dhabit, tidak ada syaz dan tidak ada illah ya. Okey. Okey. Qala al-Iraqi falam yashtarit dhabta ar-rawi wala salamah min asy-syuzuz wal illah. Jadi al-Iraqi ini dia sedar takrif yang diberikan oleh Al-Khattabi itu sangat ringkas. Jadi tidak disebutkan dari aspek dhabit dan juga selamat bebas daripada syuzuz dan juga illah, syuzuz atau syadz dan juga illah. Qala wala syakka anna dhabtahu la budda min.
Jadi tidak ragu lagi lah, ya, dhabit perawi itu mesti perlu ada yang dalam definisi hadis sahih ni. Jadi nak kata ta'rif Khattabi itu sangat ringkas. Lianna man kathura al-khata'u fi hadithihi wa fahusha istahaqqa tark. Jadi dari segi dhabit ini yang diambil kira, ya, yang membezakan di antara seorang perawi dengan perawi yang lain. Bahkan di kalangan manusia hari ini pun kita tengok berbeza. Kita tengok ada yang hebat, ya, ada yang sederhana, ada yang lemah. Kita tengok dalam satu kelas, ya, bahkan dalam satu sekolah tu dia mesti ada grup pelajar cemerlang, pelajar sederhana, dan juga dan juga pelajar yang lemah, ya. Dan di mana-mana pun kita tengok, ya, berbeza dari segi dhabit, ya, di antara manusia. Dan kalau kita tengok sekolah-sekolah pun ada sekolah yang memang semua dia punya pelajar dia cemerlang, ya. Sekolah yang disebut sekolah kluster, ya, kluster kecemerlangan. Ada yang tak dapat taraf tersebut. Dan ada yang biasa. Ini menunjukkan perbezaan dhabit manusia tu. Memang dah Allah Ta'ala jadikan begitu, ya. Jadi ini yang membezakan hadis tersebut nanti jadi sahih, jadi hasan, dan juga dhaif sekiranya banyak silapnya, ya. Kathura al-khata' fi hadithi wa fahusha, dan teruk dia punya kesilapan, maka sehingga layak untuk ditinggalkan, istahaqqat tark. Qultu, kata Imam Asyuti, alladhi yazhar li anna dhalika dakhil fi ibaratihi, ya. Jadi ta'rif al-Khattabi dikritik, ya, oleh Al-Iraqi, namun Asyuti dia membela lah. Dia punya uslub dia tu, dia membela, dia kata dakhil fi ibarati, maknanya dah cukup dah dalam ungkapan definisi yang diberikan oleh Al-Khattabi itu sudah mencakupi dhabit. Wa anna baina qawlina al-'adl wa 'adalu farqan, anna al-mughaffal al-mustahiq li tarki la yasi' an yuqal fi haqqihi addalahu ashabul hadith wa in kana 'adlan fi dinihi fata'ammal, ya. Jadi ini untuk menyatakan bahawa apa yang telah disebut oleh Al-Khattabi itu sebenarnya sudah merangkumi dhabit, dan dhabit walaupun hanya disebut perawi tersebut mesti adil, ya. Sebab ibarat Imam Al-Khattabi tadi itu dia bukannya semata-mata adil, ya. Dia menyebut dengan ibarat uddilat. Uddilat. Dia bukan semata-mata adil, tapi muddilat, ya. Dinilai sebagai adil. Jadi termasuk sekali dhabit di situ. Itu menurut Imam As-Suyuti. Baik. Kalau kitab yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Awamah ni, dia ada banyak letak kaki di bawah dia, jadi kita kena bezakan antara nas kitab Taqrib Imam An-Nawawi, syarah Imam Asyuti, dan juga nota kaki, ya, anotasi-anotasi yang dibuat oleh Syekh Muhammad Awamah, dan mungkin boleh dianggap sebagai syarah, ya. Syarah kepada Tadrib Ar-Rawi, sebab kadang-kadang panjang. Baik. Thumma ra'aitu Syekhul Islam. Bila sebut Syekhul Islam, ini merujuk kepada Al-Hafiz Ibnu Hajar, ya. Dalam Tadrib Ar-Rawi bila sebut Syekhul Islam ialah Al-Hafiz Ibnu Hajar. Dalam mazhab Syafi'i bila sebut Syekhul Islam biasa merujuk kepada Imam Zakaria Al-Ansari, ya. Dia ada
gelaran-gelaran tertentu bagi alim ulama ni, bila sebut dia punya gelaran tu dah cukup orang kenal, tak perlu sebut nama dia. Kalau apa ni di kalangan mazhab Hambali, Hanabilah, bila sebut Syekhul Islam, satu saja, seorang saja, iaitu Syekh Ibn Taymiyah. Memang beliau adalah tokoh besar dalam mazhab Hambali lah. Jadi bila sebut Syekhul Islam, semua tahu itu merujuk kepada nama Ibn Taymiyah. So nanti selepas ini kalau kita nampak Syekhul Islam, kena tahu ini merujuk kepada Al-Hafiz Ibn Hajar, yang apa ni, yang mana jarang apa ni dalam kitab-kitab lain beliau digelar ini Hafiz, Al-Hafiz. Bahkan dalam setengah-setengah kitab dia tak sebut nama, dia sebut Al-Hafiz sahaja. Jadi orang dah tahu dah, bila sebut Al-Hafiz hanya merujuk kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik. ثم رأيت شيخ الإسلام ذكر في نكته معنى ذلك فقال إن اشتراط العدالة يقتضي صدق الراوي وعدم غفلته وعدم تساهله عند التحمل والأداء. وقيل إن اشتراط نفي الشذوذ يغني عن اشتراط الضبط. Ada yang mengatakan penafian syuzuz yughni an ishtirat ad-dabti, sudah memadai daripada menyatakan syarat dhabit. Lianna syaz idza kana huwa al-fard al-mukhalif kana syartu sahih an yantafi kana man kathrat minhu al-mukhalafah wa huwa ghairu dhabit aula. Kerana syaz idza kana huwa al-fard al-mukhalif, apabila syaz itu adalah hadis yang apa ni dalam bentuk tunggal, yang menyalahi, wa kana syartu sahih an yantafi, sedangkan syarat hadis sahih itu ianya ternafi syaz tersebut. Kana man kasurat minhul mukhalafah wa huwa ghairu dhabit aula. Jadi orang yang banyak pertentangan dalam riwayatnya, dia menyalahi riwayat-riwayat para perawi yang siqah, bermakna ghairu dhabit, maknanya dia tidak dhabit. Jadi maka lebih utamalah. Jadi ternafi itu lebih utama. Baik, wa ujib bi annahu fi maqam at-tabyin faradat tansisa wa lam yaktafi bil isyarah. Wa ujib, kata Imam As-Suyuti, bi annahu fi maqam at-tabyin, bahawa yang tersebut itu adalah bagi tujuan untuk menjelaskan, dan beliau hendak menyatakan hal tersebut, menaskan atau menyatakan perkara walam yaktafi bil isyarah, dan tidak memadai dengan isyarat sahaja. Jadi ini jawapan kepada qil tadi itu, jawapan kepada qilah. Sebab dia kata tak perlu syaratkan dhabit tadi, sebab dengan syarat nafyu asyuzuz, itu sudah memadai. Qala al-Iraqi wa amma as-salamatu min asy-syuzuzi wal 'illah faqala Ibnu Daqiq al-'Id fil iqtirah inna ashab al-hadith zadu dhalik fi hadd as-sahih. Ini syarat bebas daripada syaz dan juga illah, kata Ibnu Daqiq al-'Id. Ulama hadis menambahkan perkara tersebut di dalam ta'rif hadis sahih. Qala wa fi nazarun ala muqtada nazaril fuqaha, dan terdapat perbahasan mengikut pandangan fuqaha.
fa inna katsiran minal ilal allati yu'allil biha al-muhaddithun la tajri ala usulil fuqaha. Jadi ilah yang dinyatakan oleh muhaddisun itu kebanyakannya tidak mengikut usul al-fuqaha. Usul al-fuqaha. Sebab usul al-fuqaha ini dia sekurang-kurangnya dia memadai, ada berat pada sangkaan. Az-zon, yang bila sebut az-zon itu berat pada sangkaan. Zon, az-zannu al-ghalib ataupun ghalibuz zon atau ghalabatuz zon ataupun az-zannul qawi. Tetapi dia punya istilah dia az-zon sahaja. Jadi sudah difahami bahawa ianya adalah zon yang kuat. Ini seperti hadis mursal, hadis mursal yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tabi'in tersebut siqah, maka sudah terhasil zon, bahawa ianya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan juga satu riwayat daripada Imam Ahmad, mereka menerima kehujahan hadis mursal. Hadis mursal itu boleh dijadikan hujah. Tetapi ulama hadis tidak terima. Ulama hadis dia mesti memastikan bahawa hadis tersebut betul-betul bersambung, tidak memadai dengan zon tadi itu. Tidak memadai, dia mesti memastikan bahawa ianya bersambung yang disebutkan yang ini, dia mesti menyebutkan nama si yang meriwayatkannya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu contoh apa yang disebutkan di sini, kenapa illah yang disebutkan oleh muhaddisun itu tidak mengikut usul fuqaha. Kemudian qala al-Iraqi wal jawab anna man yusannif fi ilm al-hadis innama yazkur al-hadda. Yazkur al-hadda inda ahlihi la inda ghairihi min ahli ilmin akhar. Jadi ta'rif ini adalah ta'rif muhaddisin, bukannya ta'rif ulama dalam bidang lain. Wa kaunul fuqaha wal usulin la yashtaritun fi sahih hadaini syartaini la yufsid al-hadda inda man yashtarituhuma. ولذلك قال ابن الصلاح بعد الحد فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه أو لاختلافهم في اشتراط بعضها كما في المرسل. Jadi memadai bila cukup syaratnya itu, maka hadis itu dinilai sebagai sahih oleh para muhaddisin, seperti mana definisi yang disebutkan sebelum itu. Atsani qila baqiya alaihi an yaqula wala inkarin. Qila, ada yang mengatakan qila, hendaklah disebut wala ingkar, tidak ada ingkar, bantahan. Waruddah, namun dapat ditolak. Maknanya pandangan tersebut dapat ditolak. Li'anna al-munkar indal musannif wa ibn salah wa wasyazu siyan. Dan mungkar ini di sisi Imam An-Nawawi dan juga Ibnu As-Salah, mungkar dan juga syaz itu adalah sama saja, siyan sama. Fa zikru ma'u takrir. Jadi kalau disebutkan hanya pengulangan sahaja. Wa inda ghairihi ma aswa'u halan minasyaz. Maknanya di sisi selain daripada Imam Nawawi dan juga Ibnu Salah, mungkar itu lebih berat, lebih teruk daripada syaz.
Fashtiratu nafyi syuzuz yaqtadi ishtirat nafyihi bi tariqil awla. Jadi sudah memadai, ya. Disyaratkan tidak ada syuzuz itu, maka sudah menunjukkan, ya, ia sudah menunjukkan ada syarat penafian bagi mungkar tadi, ya. Mengikut kefahaman yang lebih utama. Asalif, ini adalah tanbih asal. Kila lam yufsih bi muradihi min asy-syuzuzi huna wa qad zakara fi naw'ihi thalathata aqwal. Jadi tidak dinyatakan apa yang dimaksudkan dengan syuzuz, ya. Wa qad zakara fi naw'ihi thalathata aqwal, ada 3 pendapat. Ahaduha mukhalafatu as-siqati li arjah minhu, ya. Ini ta'rif yang pertama, pandangan yang pertama. Syaz ini ialah seorang perawi thiqah menyalahi perawi yang lebih kuat daripadanya, ya, yang lebih rajih, arjah daripadanya. Dia thiqah tapi ada yang lebih thiqah lagi daripadanya. Wasani tafarrudu thiqah mutlaqan. Dan pandangan yang kedua kata syaz ini ialah kebersendirian seorang perawi thiqah secara mutlak. Dia macam hadis gharib lah. Hadis gharib ni seorang sahaja yang meriwayatkan. Wasalis tafarrudu ar-rawi mutlaqan. Ini pun kebersendirian perawi juga. Kebersendirian perawi. Cuma yang tadi tafarrud as-siqah, perawi siqah. Tapi yang di sini tafarrud ar-rawi mutlaqan, secara mutlak. Maknanya tak semestinya siqah. Waradal akhirain dan ditolak yang dua pandangan yang akhir tadi lah. Fazahir anau arada huna al-awwal. Maka yang dikehendaki di sini ialah pandangan yang pertama. Ya, asyadz itu ataupun asyuzuz itu ialah mukhalafatu siqah li arjah minhu ataupun li awsaq minhu. Qala Syekhul Islam wa huwa mushkilun. Ini mushkil. Li'anna al-isnad idza kana muttasilan wa ruwatuhu kulluhum udulun dawabitina faqad intafat anhu al-ilal az-zahira. Thumma idza intafa kaunu ma'lulan famal mani' min al-hukmi bi sihhatihi. Famujarradu mukhalafati ahadi ruwatihi liman huwa awsaq minhu aw aktsaru adadan la yastalzimu ad-dha'fa. Bal yakunu min bab sahihin wa asah. Sahihin wa asah. Jadi kalau sanad sudah bersambung, perawinya adil, dhabit, jadi dari segi illah zahir itu sudah ternafi. Kemudian jika ternafi pula ianya tidak ada illah, tidak ada illah, maka apa halangan untuk dihukum sebagai sahih? Jadi semata-mata, ya, dia salah seorang perawinya menyalahi perawi yang lebih siqah daripadanya atau yang lebih ramai daripadanya bilangannya, maka ia tidak semestinya dinilai dhaif. Bahkan ia adalah daripada bab hadis yang sahih dan yang lebih sahih. Hadis sahih dan lebih sahih. Qala, ya, kata sambunganlah, kata Syekhul Islam, walam ara ma'a dhalik an ahadin min aimatil hadis ishtirata nafyi syudhudi al-mu'abbar anhu bil mukhalafah. Wa innamal mawjud fi tasarrufatihim taqdimu ba'di dhalik ala ba'din fi sihhati wa amsilatu dhalik mawjudatun fi sahihaini wa ghairihi. Jadi kata Al-Hafiz Ibn Hajar, beliau tidak melihatnya ada seorang pun imam hadis yang mensyaratkan ternafinya syuzuz yang diungkapkan di sini dengan makna pertentangan, seorang perawi itu dengan perawi yang lebih siqah daripada. Jadi ini dari segi praktis lah, ya, praktis. Jadi bila sebut asyaz, ianya merujuk kepada berlakunya mukhalafah, pertentangan, percanggahan, ya, seorang perawi yang siqah itu dengan perawi yang lebih siqah. Jadi dalam
yang ada dalam kita mendahulukan sebahagian yang demikian ke atas sebahagian yang lain dari segi sahihnya. Maknanya yang tadi itu sahih wa asah. Dan ini banyak terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Famin zalik annahuma akhraja qissata Jamali Jabir min turuqin. Kisah unta Jabir daripada beberapa jalan riwayat. Kisah unta Jabir ini yang disebut ditakaki oleh Syekh Muhammad Awamah, diriwayatkan dalam Al-Bukhari pada 25 tempat, yang banyak diulang sehingga 25 tempat. Okey. Wa fiha ikhtilafun katsir, yang terdapat banyak perselisihan tentang hadis ini, kisah unta Jabir. Kisah unta Jabir ini kena rujuk balik dia punya teks hadis tersebut. Di nota kaki ini pun tidak dibawakan secara lengkap. Tidak dibawakan secara lengkap. Jadi kena tengok balik. Cuma dia punya nama dia, maknanya setiap hadis ni dia ada nama. Macam hadis Jibril bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang iman, Islam dan ihsan, tentang asyratus saah, tanda kiamat. Jadi disebut sebagai hadis Jibril. Hadis Jibril. Kalau di sini dia tajuk dia hadis kisah Jamal Jabir. Kisah unta Jabir, Jabir bin Abdullah mungkin. Jadi terdapat banyak perselisihan dari segi turuk dia, riwayat dia. Fi miqdari thumun wa fi ishtirat rukubihi, perselisihan dari segi kadar harganya dan juga syarat ianya ditunggang, untuk itu ditunggang. Wa qarrajah al-Bukhari at-turuqa allati fi al-ishtirat ala ghairiha. Jadi Imam Bukhari dia mentarjihkan jalan-jalan riwayat yang mensyaratkan, yang ada pensyaratan ke atas yang tidak ada pensyaratan. Ma'a takhrijihi lil amrain. Meskipun beliau meriwayatkan kedua-dua perkara sekaligus. Sebab banyak 25 tempat. Jadi ada yang mungkin kurang sedikit lafaz dia, ada yang lebih sedikit di tempat lain. Namun yang dirajihkan oleh Imam Al-Bukhari yang ada pensyaratan di dalam. Jadi nak kata ada hadis yang sahih dan ada hadis yang asah, yang lebih sahih. Warajah aidan kauna thaman uqiyah, takhrihi ma yukhalifu zalik. Jadi ini nak katakan bahawa hadis ini perlu diriwayatkan berdasarkan jalan-jalan riwayat dia yang berbagai-bagai, dan kena lihat setiap jalan riwayat tersebut serta lafaz-lafaznya ada beza ataupun tidak. Misal kata tentang Al-Isra' wal Mi'raj. Jadi kalau kita guna riwayat Bukhari saja, tak wujudlah Isra' tu. Isra' daripada Makkah ke Baitul Maqdis tu tak ada. Tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi kita kena tengok riwayat lain, yang diriwayatkan secara lengkap, yang berlakunya Isra' daripada Makkah ke Baitul Maqdis. Ini dalam riwayat Muslim. Jadi hadis kena dilihat semua jalan riwayat dia. Wa min zalik anna Musliman akhraja fi hadis Malik an Zuhri an Urwah an Aisyah fil ittija' qabla rak'atayil fajr. Contoh lain tentang berbaring sebelum 2 rakaat fajar. Qabla rak'atayil fajri. Berbaring maknanya selepas bertahajud. Baginda sallallahu alaihi wasallam berbaring seketika sebelum menunaikan 2 rakaat fajar. Maknanya masuk fajar, tunaikan salat sunat 2 rakaat. Waqad khalafahu ammatu ashabi Zuhri ka Ma'mar wa Yunus wa Amr.
Amr bin Al-Haris wal Auza'i wa ibn Abi Zi'b. Jadi ini hadis riwayat Az-Zuhri, ya. Cuma Az-Zuhri ini anak muridnya ramai. Beliau adalah seorang tokoh yang terkenal, ya. Sahabat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan orang pertama yang membukukan hadis, ya, di bawah perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan ramai anak-anak murid beliau, ya, yang meriwayatkan hadis daripadanya. Tetapi dalam kes hadis ini, ya, khalafahu amatu ashabi Zuhri, ya, ka Ma'mar wa Yunus wa Amr wal Auza'i wa bin Abi Zi'b, yang mana tadi riwayatnya daripada Malik, daripada Az-Zuhri, daripada Urwah. Jadi Imam Malik itu sendiri yang menyalahi, dan Imam Malik bin Anas, ya, seorang tokoh besar, ya. Pengarang kitab Al-Muwatta, ya. Jadi siapa yang tak kenal dengan Imam Malik. Namun dalam kes ini dia menyalahi ashab Az-Zuhri yang lain. Wa Syu'aib wa ghairihim, ya, an-Zuhri. Fadzakaru al-ittija' ba'da raq'atayil fajr, ya. Bezanya qabla dengan ba'da. Ya, qabla salatis subhi. Wa rajjaha jam'un minal hufaz wa rajjaha jam'un minal hufaz wa riwayatihim ala riwayah wa riwayatahum ala riwayati Malik, ya. Jadi sebahagian sekumpulan hufaz mentarjihkan riwayat mereka ke atas riwayat Malik. Jadi Imam Malik dia riwayat qabla, yang lain-lain riwayatkan ba'da. Jadi lebih ramai yang yang meriwayatkan ba'da, sebab itu dirajihkan. Wa ma'a dzalik lam yata'akhkhar ashabus sahih an ikhraj hadis Malik fi kutubihi wa amsilatu dzalik katsir. Dan banyak lagi contoh-contoh lain yang mana nak kata bahawa hadis itu ada yang sahih dan ada yang asah. Sahih dan asah. Thumma qala fa in qila yalzam an yusamma al-hadis sahihan wa la ya'mal bih. Jadi kalau macam tu ada yang kata, kalau macam tu lazimlah ia dinamakan hadis sahih tapi tak diamalkan. Qulna la mani' min zalik. Ya, tidak ada masalah. Tidak ada halangan. Laysa kullu sahih yu'mal bih bidalilil mansukh. Ya, bukan semua yang sahih itu diamalkan dengan dalil ianya mansukh. Jadi ini buktilah, maknanya bukan semua hadis sahih yang boleh terus diamalkan. Kena tengok ada tak perbahasan-perbahasan ulama berkenaan dengan hadis tersebut, ya. Walaupun mungkin dia rajihkan bahawa hadis itu sahih, tidak ada masalah, tapi ikut mazhab lain bahawa hadis ini bertentangan dengan dalil lain, ya. Jadi kena tengok, ya. Sebab itulah berlaku perbezaan antara mazhab. Qala wa ala taqdiri taslim anna al-mukhalif al-marjuh la yusamma sahihan. Fa fi ja'li intifa'ahu syartan ja'li intifa'i syartan fil hukm lil hadis bisih nazar, ya. Bal idza wujidat asyurut al-mazkurah awalan hukima lil hadis bisihah ma lam yazhar ba'da dhalik anna fi syuzuzan bi anna al-asla adamu syuzuz wa kaunu dhalik aslan ma'khuzun min adalati rawi wa dhabti wa idza thabatat adalatuhu Ter-unmute. Ter-unmute, ya. Okey. Berapa, Doktor? Maaf. Apa dia? Muka surat berapa tadi? 153. Wa ala taqdir at-taslim anal mukhalif al-marjuh la yusamma sahihan, ya. Fa fi ja'li intifa'i syartan fil hukm lil hadis bi sihah nazar bal idza wujidat asyurut al-mazkur awalan hukima lil hadis bi sihhati ma lam yazhar ba'da dhalik anna fi syuzuzan bi anna al-asla adamu syuzuz, ya, kerana asal bagi sesuatu hadis itu tidak ada syuzuz, ya, keganjilan.
wa kaunu zalik aslan ma'khuzun min adalati rawi wa dhabtihi, ya. Kerana asalnya itu diambil daripada sifat adil perawi, ya, dan dhabitnya. Ya, fa idza thabatat adalatuhu wa dhabtuhu kana al-asl annahu hafiza ma rawa hatta yatabayyana khilafuhu. Jadi yang asal bahawa perawi itu kalau dah dinilai sebagai adil dhabit, maka sudah tentulah dia menghafal apa yang dia riwayatkan, kecuali, ya, sehinggalah jelas apa ni, jika ia berlainan, berbeza, apa ni, bercanggah dengan yang lain. Okey. Setakat tu ada ni persoalan. Betul. Tu sebabnya mungkin yang baru ni hanya dengar ada yang mempersoalkan kononnya kata tak berlaku Isra' tu kan. Yang ada baru-baru ni anak tengok di media sosial, ada yang dia kata sebenarnya tak berlaku Isra'. Dia ada kata Mi'raj je. Ya. Anak rasa baru dalam minggu lepas kalau tak silap. Ada. Dia pegang satu hadis saja tu. Anak terperasan lah. Mungkin sebab dia tengok dalam Sahih Bukhari tak ada, jadi tak ada. Dia dalam apa ni, ilmu hadis ni dia kena tengok semua jalan-jalan riwayat. Dan apa ni, kena pastikan betul-betul lah. Kalau tidak, ambil satu saja jalan riwayat, ingatkan ni dah sahih lah ni, paling sahih. Apalagi dalam Sahih Al-Bukhari, yang paling sahih selepas Al-Quran. Jadi dia punya sangkaan dia silap. Sebab itu yang apa ni disebutkan periwayatan hadis ini dia berdasarkan kepada zon. Periwayatan, bukannya ilmu hadis, yang apa ni jadi isu tu ilmu hadis dikatakan zon ni, tapi sebenarnya bukan ilmu hadis. Periwayatan hadis, periwayatan hadis itu memang dibina berdasarkan zon. Maknanya perawi itu dia tak perlu sampai memastikan bahawa gurunya itu betul-betul ingat, adil, dhabit, sampai dia yakin gurunya itu adil, dhabit, barulah dia terima. Bukan sampai ke tahap tu, tak perlu. Dia menyusahkan. Memadai kita tengok dia seorang yang alim, yang adil, dhabit, dan kalau ada silap pun silap sikit-sikit sahaja, tidak silap banyak. Sebab silap ini semua buat silap. Hatta tadi kita tengok pun Imam Malik pun berbeza riwayat dia dengan dia punya teman-teman dia yang lain, yang meriwayatkan hadis yang sama, dia Az-Zuhri. Jadi siapa yang silap, wallahu alam, kita tak tahu. Jadi kesilapan itu ada. Jadi tak perlu kita pastikan betul-betul yakin sampai ke tahap yakin perawi itu adil dan tak. Tidak perlu. Hanya memadai berat pada sangkaan. Bila sebut zon ni itu maknanya zon qawi, yang kuat, ataupun zon ghalib, yang berat untuk dapat dipercayai, bahawa dia itu jujur, amanah. Sudah memadai. Juga di atas konsep husnuzon bil muslim. Konsep kita bersangka baik kepada setiap Muslim itu. Tak perlu kita berprasangka. Bila kita dah nampak orang itu alim, tak perlu kita ada prasangka lagi. Ar-Rabi' ibarah Ibn Salah wala yakun syazan wala mu'allal. Fa'turida bi'annahu la budda an yaqul bi'illatin qadihatin. Ada yang mengatakan i'turid, yang maknanya disanggah, sepatutnya perlu disebut bi'illatin qadihatin. Wa ujiba bi'anna dhalika yu'khadh min ta'rif al-ma'lul haitsu dzukira fi mawdi'ihi. Maknanya dah memadai sebut mu'allal, itu berillah. Tanpa illah tu dah difaham dah. Maknanya bila illah tu memang qadihah. Qala Syekhul Islam lakin man ghayyara ibarata Ibn Salah faqala min ghairi syuzuzin wala illatin. Dia tukar ibarat wala yakun tadi jadi
la yakun syazan, jadi min ghairi syuzuzin wala illatin. Sama ke tidak? Ihtaja an yasifal illah bikauniha qadihatan bikauniha khafiyat. Jadi siapa yang guna ibarat min ghairi syuzuzin wala illatin, kena tambah, kata Al-Hafiz Ibn Hajar, kena tambah illatin qadihatin. Waqad zakar al-Iraqi fi manzumatihi al-wasf al-awwal wa ahmal al-thani wa la budda minhu. Manzumah al-Iraqi ini ataupun nama dia Alfiyah, Alfiyah al-Iraqi fi ilmi al-hadith. Beliau ada mensyarahkan Alfiyahnya sendiri, juga disyarahkan oleh Imam As-Suyuti, cuma tak lengkap. Wa ahmal al-musannif wa Badruddin Ibnu Jama'ah al-Ithnain fa baqi al-i'tirad min wajhain. Jadi al-musannif ialah Imam Nawawi dan Badruddin Ibnu Jama'ah. Jadi dia mengabaikan yang dua perkara, illah syaz dengan illah itu, fa baqi al-i'tirad min wajhain. Qala Syekhul Islam wa lam yusib man qala la hajata ila zalik. Jadi tidak tepat orang yang kata la hajah ila zalik lianna lafzul illah la yutlaq illa ala ma kana qadihan. Ini tidak perlu, kerana lafaz illah itu tidak disebutkan melainkan kepada perkara yang dapat merosakkan qadihan. Lafzul illah a'ammu min zalik, dan lafaz illah itu adalah lebih umum daripada yang demikian. Jadi disebutkan oleh Syekhul Islam walam yusib, tidak tepat sebab dia kata kena tambahkan illah qadihah. Tapi kalau dari segi praktisnya tidak tidak adalah, maknanya sebut illah sudah difahami bahawa ianya adalah qadihah. Okey. Al-khamis urida ala hadha ta'rif ma sayati. Anna al-hasan idza ruwiya min ghairi wajhin irtaqa min darajatil husni ila darajatis sihhati wa huwa ghairu dakhilin fi hadzal had. Nanti akan disebutkan, hasan itu idza ruwiya min ghairi wajhin, jika diriwayatkan daripada lebih satu jalan riwayat, maka dia meningkat daripada darjat hasan kepada darjat sahih li ghairiha. Maka maka yang ini tidak masuk dalam takrif ini. Ia tidak masuk dalam takrif ini. Takrif yang diperkuatkan dengan jalan riwayat lain itu, min ghairi wajhin ataupun min ghairi tariq, maknanya lebih daripada satu jalan riwayat. Wa kadza ma'tadada bi talaqqil ulama lahu bil qabul. Begitu juga hadis yang disokong oleh penerimaan para ulama terhadapnya dengan sepenuh penerimaan. Ini juga faktor yang boleh menguatkan sesuatu hadis, iaitu talaqqi al ulama lahu bil qabul. Ini istilah ni kena kita ingatlah, talaqqi al ulama, atau kadang-kadang disebut talaqqi al-ummah. Jadi dia nak menyatakan bahawa memang diterima oleh semua orang. Tapi sebenarnya al-ummah itu bukannya seluruh umat Islam, tapi al-ulama. Sebab umat Islam ni dia merujuk kepada para alim ulama lah. Qala ba'dhum yuhkam lil hadis bis-sihhati idza talaqahu al-ulama bil qabul wa illam yakun lahu isnadun sahih. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan boleh dihukum, dinilai sebagai sahih, kalau diterima oleh para ulama dengan sepenuh penerimaan, jika ada talaqqi bil qabul itu, walaupun sanadnya tidak sahih. Ini kata sebahagian ulama, ba'duhum. Qala Ibnu Abdul Bar fil Istizkar lamma haka an Tirmizi an al-Bukhari sahha hadits al-bahth wa at-tahur ma'uhu. Jadi
hadis tentang air laut, ya, air laut suci airnya, tahur, ya, dapat menjadi penyuci, tahur, ya, dapat menjadi penyuci air. Wa ahlul hadis la yusahihun mithla isnadi. Ya, ahlul hadis tidak melihat hadis ini sahih. Lakin al hadis indi sahih li'anna al ulama talaqawhu bil qabul. Jadi walaupun sanadnya tidak dinilai sahih oleh ahlul hadis, tapi indi itu maknanya kata Imam Al-Bukhari. Ya, sebab ini yang dihikayatkan, ya, oleh At-Tirmizi, ya, bahawa Imam Bukhari, ya, dia menilai hadis tersebut sebagai sahih. Jadi kata indi sahih. Jadi Imam Bukhari ini bukan sahaja dia ahlul hadis, nak menunjukkan dia juga, ya, ahlul fiqh, ahlul hadis dan juga ahlul fiqh sekaligus, ya. Li'anal ulama talaqawhu bil qabul, ya, kerana ulama menerimanya dengan sepenuh penerimaan. Wa qala fi tamhid, juga kitab yang disusun oleh Ibnu Abdul Bar, ya, selain kitab al-Istizkar, rawa Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinar 24 qirata. Qala wa fi qawli jama'atil ulama wa ijma'in nas ala ma'nahu qina anil istinadi fihi. Ya, hadis 1 dinar itu menyamai 24 kirat. Jadi hadis ini sanadnya itu bermasalah, namun apa ni disebutkan, ya, ianya adalah pendapat sekumpulan ulama, wa ijma'in nas ala ma'nahu, dan juga manusia, annas di sini, ya. Bila sebut annas ni biasa merujuk kepada ulama lah. Ulama berijma' pada maknanya. Sudah memadai, Rina. Waqal Ustaz Abu Ishaq Al-Isfarayini. Ini ulama usul, ya. Dia terkenal dalam ilmu usul lah, ya. Tu'raf sihhatul hadith idza ishtahar. Yang tadi itu talaqawhu bil qabul, ya, talaqahu al ulama bil qabul. Ini ishtahara inda aimatil hadith bi ghairi nakirin minhum. Dia hadis yang masyhur di sisi imam hadis tanpa ada sebarang bantahan daripada mereka. Jadi kalau tak ada bantahan, ya, walaupun dia tidak disebut sebagai talaqi, ya, talaqi al ulama lahu bil qabul, tapi dia masyhur, ya, ishtahara inda aimatil hadis bi ghairi nakirin, juga boleh dinilai hadis itu sebagai sahih. Wa qala nahu Ibnu Fur. Ini juga ulama usul, ya. Dan juga kalam. Wa zada bi an masala dhalik bi hadits fi riqati rubu'ul ushar wa fi 100 dirham 5 darahim. Ini tentang nilaian-nilaian yang diguna pakai oleh masyarakat Arab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ianya merujuk kepada ada banyak keterangan itu di nota kaki di bawah, ya. Jadi hasyiah ataupun nota kaki Syekh Muhammad Awamah ni dah macam syarah dah, ya. Jadi kita tak baca syarah tahqiq beliau lah, kita baca syarah Imam Suyuti. Jadi ini hadis tentang nilai-nilai yang diguna pakai oleh masyarakat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditentukan firqati rubu'ul ushur wa fi 100 dirham 5 darahim. Ya, pada 200 dirham zakatnya 5 dirham, ya. Ini dirham zakatnya 5 dirham. Kalau 100 dirham artinya 2.5 itu 5 dirham. Ini zakat lah ni.
nilai zakat. Hasan Ibn al-Hassar fi Darik al-Muwatta ya'lam al-fasal hadis yang kutik adalah faktor-faktor yang boleh menguatkan sesuatu hadis, ya. Selain daripada talaqi al-ulama bil qabul, ishtahara inda a'immatil hadis, kemudian tadi disebutkan oleh ialah masyhur, ya, disebutkan oleh Imam Isfaraini dan Ibnu Furaq. Kemudian disebutkan di sini apabila dia menepati ayat Al-Quran, dan tidak ada pada sanadnya pendusta. Pada sanadnya tidak ada pendusta. Jadi hadis itu dhaif lah, ya. Sekiranya apa ni dinilai sebagai tetapi ketepatan dengan maka ia menerimanya dan beramal dengan. Jadi ini perkara-perkara yang di luar daripada bidang ilmu hadis tadi itu, ya. Bila dia dah berkait dengan sokongan-sokongan daripada ayat Al-Quran, kaedah syarak, ini semua dia adalah yang diguna pakai oleh fuqaha, ya. Sebab itu disebut al-faqih, ya. Qad ya'lam al-faqih sihhat al-hadis idza lam yakun fi sanad kaza. Wa uyib an zalik bi anna al-murad bil haddi as-sahih li zatihi la li ghairihi. Okey. Dan saya jawab, ya, kata Imam Suyuti, bahawa apa yang dimaksudkan dengan tarif itu ialah as-sahih li zatihi la li ghairihi. Maknanya tidak dimasukkan benda-benda tadi, ya. Dan dalam tarif hadis sahih itu tidak ada yang berbentuk sokongan-sokongan, ya, yang daripada jalan riwayat lain, adanya talaqil ummah bil qabul. Jadi tidak disebutkan dalam tarif. Jadi itu merujuk kepada sahih li zati, la li ghairi, bukannya sahih li ghairi. Wa ma urida min qabilith tsani. Jadi yang disebut tadi itu, ya, sokongan-sokongan tadi itu adalah li ghairi, ya, untuk sahih li ghairi. As-sadis, tanbih sadis, urida aidan al-mutawatir fa innahu sahih qat'an. Kemudian juga disebutkan mutawatir. Fa innahu sahih qat'an, ianya adalah sahih secara pasti, ya. Jadi qat'an ini adalah merujuk bahawa ianya diyakini sahih, ya, wala yushtarat fihi majmu' hadhihi syurut, ya. Dan tidak perlu disyaratkan syarat-syarat yang lain. Sebab dia sahih qat'an. Bila mutawatir ini dia diyakini sebagai pasti. Itu yang disebut dalam ibarat lain, ya, yufidul qata'. Yang disebut yufidul qata'. Maknanya dia menghasilkan keyakinan, ya. Ianya adalah qat'i lah. Ataupun yufidul ilm, yang disebut yufidul ilm, menghasilkan ilmu. Maksud ilmu itu ialah al-ilmu al-yaqin, ya. Sebab itu setengah ibarat kitab disebut al-ilmu al-yaqin, walaupun al-ilmu itu sebenarnya sudah merujuk kepada al-yaqin, ya, al-ilmu sudah merujuk kepada al-yaqin. Jadi bila disebut al-ilmu al-yaqini itu hanya untuk mengukuhkan sahaja, ya, untuk mengukuhkan. Kadang-kadang disebut yufidu al-qata'. Itu sama, semua seerti. Hadis mutawatir dia menghasilkan keyakinan, ya, bahawa ianya adalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa qala Syekhul Islam walakin yumkin an yuqal hal yujad haditsun mutawatir lam tujma' fi hadhihi syurut. Ada tak hadis mutawatir yang tidak menghimpunkan syarat-syarat ini? Ini hanya persoalan saja yang dilontarkan oleh Syekhul Islam Ibn Hajar. As-sabi' qala Ibn Hajar qad i'tana Ibn Salah wal musannif bi ja'lil hasan qismain ya. Ahadihima li zati wal akhar bi'tidadihi. Dan Ibn Salah juga diikuti oleh Imam Nawawi ya, menjadikan hasan ada dua bahagian, hasan li zatih dan hasan bi'tidadih. Walaupun yang disebut dalam kitab lain li ghairih lah, sama macam tadi as-sahih li zatih, as-sahih li ghairih. Tapi yang ini al-hasan tapi sama ya, kalau disebut al-hasan li ghairih pun sama. Fakana yang bagi ayat tanna bis sahih aidan wa yunabbah ala anna lahu qismain kadzalik wa ila fa in iktusira ala ta'rif as-sahih li dzatihi fi babihi wa dzukira as-sahih li ghairihi fi naw'il hasan li'annahu aslahu. Jadi sahih li ghairihi itu sebenarnya adalah hasan pada asalnya aslahu, li'annahu aslahu, kerana sahih li ghairihi itu asalnya adalah hasan. Makanya yang bagi ayuktasar ala ta'rifil hasan li zatihi fi babihi wa yuzkar al-hasan li ghairihi fi naw' ad-dha'if li'annahu asluhu. Dan begitu juga hadis hasan li ghairihi, maka ia asalnya adalah hadis dhaif ya, li'annahu asluhu, asalnya dhaif, tapi disokong oleh riwayat lain meningkat kepada al-hasan ya, al-hasan li ghairihi. Begitu juga hadis tadi al-hasan li zatih, jika disokong dengan hadis lain meningkat kepada as-sahih li ghairihi. Faidatan. Dua faidah. Al-ula, qala Ibn Hajar kalam Ibn Salah fi syarh Muslim lahu yadullu ala annahu akhadha al-hadda al-mazkur huna min kalam Muslim. Fa'innahu qala syartu muslimin fi sahih an yakun muttasil al-isnad bin naqli thiqati an thiqati min awalihi ila muntaha ghairu syazin wala mu'allali. Jadi beliau menyebutkan bahawa ta'arif itu diambil daripada syarat Imam Muslim ya. Sebab Imam Muslim dia mensyaratkan hadis-hadis sahihnya mestilah bersambung sanadnya ya, yang dinukilkan oleh perawi thiqah daripada perawi thiqah. Ini kalau kita tengok tajuk yang diberikan oleh Imam Muslim sendiri kepada kitab sahihnya ya. Al-Musnad, As-Sahih, Al-Mukhtasar, binaqlil adl anil adl. Cuma di sini yang dimaksudkan thiqah lah ya. Bila sebut as-thiqah ini dia sudah merangkumi adil dan dhabit. Yang binaqli thiqah an thiqah min awalihi ila muntaha ghairu syazin wala mu'allal. Wa hadha huwa hadis sahih fi nafsil. Qala Syekhul Islam wa lam yatabayyan li akhdhu intifa' syuzuz min kalam Muslim. Itu menurut kata Ibn Salah ya, tapi kata Syekhul Islam Ibn Hajar dia tak nampak ada penafian syuzuz dalam kalam Imam Muslim. Fa in kana waqafa alaihi min kalami fi ghairi muqaddimah sahih fadzaka wa ila fa nazaru sabiq fi salamah min syuzuz baqit. Ini maknanya mungkin bukan daripada sahihnya, mungkin daripada tempat lain ya. Wallahu a'lam. Qala thumma zahara li ma'khadhu ibni as-salah wa huwa annahu yara anna syadza wal munkara isman li musamma wahid. Ya, maknanya syaz dengan munkar ini di sisi Ibnu Salah sama. Cuma nanti akan ada perbahasan ya, kedua-duanya adalah berbeza. Waqad sarha Muslim bi anna alamatal munkar an rawi an syaikh khin katsiril hadis wa ruwati syai'an yang faridu bihi anhum fayakun asyazu kadzalik fa yushtarat intifa'uhu. Dan Imam Muslim
menyatakan bahawa alamat mungkar, tanda mungkar itu ialah seorang perawi. Imam Muslim ni dia di antara ulama yang awal mendefinisikan hadis mungkar. Ini adalah sahih. Mukadimah sahihnya itu dia ada memberikan definisi mungkar. Iaitu mungkar, seorang perawi meriwayatkan daripada seorang syekh, seorang guru yang banyak hadisnya dan juga perawinya. Dia meriwayatkan sesuatu yang faridu bihi anhum, yang mana dia berseorangan, bersendirian meriwayatkannya. Anhum, daripada mereka. Fayakun asyaz, maka syaz juga adalah begitu. Fayushtarat intifa'uhu, maka disyaratkan ianya ternafi daripada hadis sahih. Jadi itu yang difahami oleh Ibn Salah, bahawa syaz itu adalah termasuk dalam makna mungkar. Atsaniyah baqiya li sahih syurutun mukhtalaf fiha. Jadi ada lagi syarat bagi hadis sahih namun diperselisihkan. Minha ma dzakara al-Hakim fi ulum al-hadis an yakun rawi masyhuran. Rawinya adalah masyhur bitalabi. Maknanya dalam menuntut ilmu. Walaysa muradu asy-syuhrah al-mukhrijah anil jahalah, bal qadrun zaidun ala zalik. Qala Abdullah bin Aun la yu'khaz al-ilm illa amman syuhida lahu bit-talab. Maknanya disyaratkan perawinya ini mesti masyhur sebagai orang yang istighal, sibuk dengan ilmu dan menuntut ilmu. Ini adalah syarat apa yang diperselisihkanlah. Wa an Malik nahwahu, ini juga ada diriwayatkan daripada Imam Malik syarat seumpama ini. Wa fi muqaddimah Muslim an Abi Zinad adraktu bil Madinah mi'atan kulluhum ma'mun ma yu'khaz anhum al hadis yuqal laysa min ahli. Ini daripada Abu Zinad, dia kata aku telah menemui di kota Madinah 100 orang yang semuanya itu amanah, jujur, ma'mun, dipercayai, siqah. Ma yu'khaz anhumul hadis, tapi tidak diambil daripada mereka hadis. Yuqal laysa min. Sebab apa? Sebab mereka itu bukan daripada ahli, bukan dari kalangan ahli. Walaupun mereka itu disebut ma'mun, orang yang dipercayai, orang yang saleh, wara', zuhud, tetapi dia bukan dari kalangan ahli hadis. Qala Syekhul Islam wa zahir min tasarruf sahibi sahih i'tibaru zalik illa idza kasrat makharij al-hadis fa yastaghniyan an i'tibari zalik. Kama yustaghna bi kasrati turuq an i'tibar ad-dhabt kitab. Jadi zahirnya daripada apa yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, sahibai sahih, mereka mengambil kira hal tersebut, iaitu perawi tersebut mesti masyhur, melainkan jika banyak jalan-jalan riwayat bagi sesuatu hadis, maka mereka tidak perlu mengambil iktibar dengan perkara tersebut, sekiranya banyak jalan riwayat makharij hadis tersebut. Tapi kalau tidak banyak, maka mereka mengambil kira perawinya mesti masyhur. Sebagaimana banyaknya jalan-jalan riwayat itu dapat memadai daripada mengambil kira dhabit yang sempurna. Jadi kalau nak pastikan semuanya itu mesti dhabit dengan sempurna, jadi satu kerja yang berat. Tapi sudah memadai. Kalau banyak jalan riwayat, dianggap tak ada masalah. Kecuali kalau berlaku tambahan yang menyalahi, yang menyanggah riwayat-riwayat lain. Itu masalah lah. Itu akan jadi masuk dalam perbahasan syaz tadi, syuzuz. Tapi kalau tak ada masalah.
ya, tak perlu nak ambil kira sama ada setiap perawinya itu dhabit tam, dhabit secara sempurna ataupun tidak. Waqala Syekhul Islam yumkin an yuqal ishtiratu dhabt yughni an zalik, ya. Maknanya syarat dhabit itu dah memadai. Izil maksud bi syuhrah bi talab an yakun lahu mazidu itina'in bi riwayah litarkana nafsu ila kauni dhabta ma rawa, ya. Itu ingatnya dhabit dengan apa yang diriwayatkan. Wa minha ma zakarahu as-Sam'ani fil qawati', ya, qawati' al-adillah, ya. Anna sahih la yu'raf bi riwayati as-siqat faqat, wa innama yu'raf bil fahmi wal ma'rifah wa qasrati sama' wal muzakarah. Jadi apa ini yang diperselisihkan tadilah, ya, bahawa hadis sahih itu tidak diketahui, ya, hanya diriwayatkan oleh para-perawi siqah sahaja, akan tapi juga mereka itu diketahui, ya, dengan kepahaman yang baik, ya, mempunyai pengetahuan yang luas, ya, dan banyak mendengar hadis, ya, dan memuzakarahkannya. Ini syarat yang ni kira ketatlah ni. Qala Syekhul Islam wa hadha yuqas min ishtirat intifa' kaunihi ma'lulan li'anna al-itla' ala zalik inma yahsul bima zukira min al-fahmi wal muzakarah wa ghairihima. Ini juga diambil, ya, daripada pensyaratan ternafinya illah daripada hadis, ya. Sudah memadai dengan syarat tanpa illah, ya, min ghairi illatin. Wa minha anna ba'dahum ishtarata ilmahu bima'anil hadith haitsu yarwi bil ma'na wa huwa syartun la budda min kinu dakhilun fi dhabti kama sayati fi ma'rifah man tuqbal riwayatuh. Ya, antaranya lagi ada yang mensyaratkan perawi itu mesti mengetahui makna hadis. Haitsu yarwi bil ma'na, jika dia meriwayatkan dengan makna. Ya, sebab hadis ini harus diriwayatkan dengan makna. Wa huwa syartun la budda, maka ialah syarat yang tidak boleh tidak. Tetapi ia sebenarnya sudah termasuk dalam syarat dhabit, ya. Syarat dhabt. Wa minha anna Aba Hanifah ishtarata fiqh ar-rawi. Ini syarat yang diperselisihkan, ya. Imam Abu Hanifah dia mensyaratkan rawi itu mesti faqih, ya. Dia mesti mengetahui hadis yang diriwayatkan, ya, dan mengetahui maksud daripadanya dengan sebenar-benarnya. Okey. Qala Syekhul Islam wa zahir anna zalika inma yushtarat indal mukhalafah atau inda tafarrud bima ta'ummu bihil balwa. Zahirnya ianya disyaratkan, maknanya perawi itu mesti faqih, ialah apabila berlakunya mukhalafah, pertentangan antara suatu riwayat dengan riwayat yang lain, ya, barulah dipastikan mana satu yang lebih faqih. Maknanya itu termasuk dalam turuk at-tarjih, ya, jalan-jalan untuk membuat pentarjihan, ya. Atau inda tafarud, ya, bima ta'um bihil balwa, ataupun ketika kebersendirian perawi, ya, meriwayatkan sesuatu hadis mengenai perkara yang ta'umu bihil balwa, mengenai perkara yang balwa ni bala, ya, bala menyeluruh, kena kepada semua orang. Maknanya perkara yang disebutkan dalam hadis itu dia melibatkan semua orang, bala yang melibatkan semua orang. Jadi bila dia seorang saja yang meriwayatkannya, maka memerlukan kepada kefakihan perawi. Wa minha ishtiratu al-Bukhari thubut as-sama' li kulli rawi min syaikhihi. Antaranya lagi Bukhari mensyaratkan sabit
pendengaran perawi, ya, bagi setiap perawi daripada guru, ya, dia mendengar betul-betul daripada guru dan dapat dipastikan ada dalil. Bila ada dalil maka barulah dipercayai bahawa dia telah mendengar hadis tersebut daripada gurunya. Jadi dipastikan berlakunya sama, itu yang disebut subut as-sama, sabitnya sama bagi setiap perawi daripada guru. Walam yaktafi bi imkanil liqa' wal mu'asarah, dan tidak memadai hanya kemungkinan berlakunya pertemuan di antara murid dengan guru. Ini adalah syarat Imam Muslim. So syarat Imam Muslim lebih longgar lagi berbanding syarat Imam Bukhari. Imam Bukhari dia lebih ketat. Kalau Imam Muslim, ya, dia hanya mensyaratkan imkan al-liqa' wal mu'asarah. Ada kemungkinan murid dengan guru itu bertemu dan hidup sezaman lah, hidup sezaman. Dan ada kemungkinan bertemu. Jadi sudah memadai. Dan dia siqah, jadi diyakini bahawa, yang disebutkan tadi itu, kita sudah meyakini bahawa perawi siqah itu dia tidak akan menipu, tidak akan berbohong. Dia mesti berlaku jujur, dan dia meriwayatkan hadis mengikut seperti mana yang dia dengar. Jadi tak perlu nak mencari dalil bukti, bahawa berlaku sama di antara murid dengan guru. Tapi kalau Imam Bukhari, dia memerlukan dalil tersebut. Mesti ada bukti yang berlaku sama, antara murid dengan guru. So syarat Bukhari lebih kuat lah. Tapi dalam perkara ini juga berkait dengan yang tadi saya sebutkan, periwayatan hadis itu dibina di atas zon ghalib, sangkaan yang berat. Bukannya sangka-sangka. Ini orang ingat bila sebut sangka tu, dia ingat sangka-sangka, bukan sangka-sangka. Ataupun dia fikir maksudnya bersangka-sangka, prasangka. Bukan sangka-sangka itu. Dia fikir macam tu. Sangka itu 50-50. Ini bukan 50-50. Zon ini ialah dia hampir yakin. Dia berat untuk mempercayai. Sebab itu disebutkan riwayat ini dibina di atas zon al-ghalib, sangkaan yang berat, bahawa perawi tersebut jujur dan meriwayatkan daripada gurunya, maknanya secara berdepan dan mendengar, dengan telinga dia, mendengar daripada lafaz guru dia. So tak perlu untuk kita memastikan sampai yakin berlaku sama antara murid dengan guru. Itu syarat Bukhari. Bukhari dia sampai ke tahap yakin. Bukhari dia sampai ke tahap yakin. Tetapi Imam Muslim dia hanya memandai zon sahaja. Wa qila inna dzalika la yadhhab ahadun ila annahu syartun lis-sahih bal li as-sahih. Dan ada yang mengatakan yang itu tidak ada seorang pun yang berpendapat bahawa ini adalah syarat bagi hadis sahih. Bal li as-sahih, bahkan ianya adalah syarat bagi hadis yang paling sahih. Ini qila saja. Sebab itu Imam Bukhari punya hadis memang yang tinggi tahap kualiti perawi, yang meriwayatkan hadis-hadis yang diambil oleh Imam Bukhari dan dimasukkan dalam kitab sahihnya. Sebab itu dia yang paling sahih sekali, maknanya tidak ada dah yang lain selepas Al-Quran Al-Karim. Jadi yang di bawah adalah Sahih Al-Bukhari, kemudian barulah Sahih Muslim. Wa minha anna ba'dhum ishtarat al-adad fi riwayah kasyahadah. Sebagian ulama ada yang mensyaratkan bilangan dalam periwayatan kasyahadah, seperti persaksian. Ini dalam penghakiman lah. Qala Iraqi hakahu al-Hazimi fi syurutil a'imah an ba'di
mutaakhiri al-mu'tazilah wa hukiya aidan an ba'di ashabil hadis. Ini syarat apa ni yang diperselisihkan lah. Ini tak semestinya ada ramai. Memadai seorang pun boleh. Apa ni yang penting dia adil, dia dhabit. Qala Syekhul Islam wa qad fahima ba'dhum dhalik min khilal kalamil hakim fi ulum al-hadis wa fil madkhal kama sayati fi syart al-Bukhari wa Muslim wa bizalik jazama Ibnu al-Athir fi muqaddimah Jami' al-Usul wa ghairuhu. Ini di antara syarat yang diperselisihkan dan tidak rajih lah. Wa'ajab min zalik ma zakaru al-Mayaniji fi kitab ma la yasa'ul muhaddits jahlu. Al-Mayanaji atau Mayaniji. Kalau Syekh Abu Ghudah dia merajihkan Al-Mayanishi dengan huruf shin, Mayanishi. Seorang ulama Makkah yang mengarang sebuah risalah ma la yasa'ul muhaddits jahlu, perkara yang tidak patut dijahili oleh seorang muhaddis. Maksudnya seorang muhaddis dia patut tahu tentang perkara-perkara tersebut. Tapi dalam kitab Mayaniji ni dia ada masalah, sebab ada perkara-perkara yang pelik, yang bercanggah dengan disiplin ilmu hadis. Walaupun tajuk dia gah, ma la yasa'ul muhaddits jahlu. Bahkan Syekh Abu Ghudah dia kata patutnya kitab ini dibuang ma. Yalah, ma tu dibuang. Lam alif tu dibuang. Jadi ma yasa'ul muhaddits jahlu. Kitab yang tak perlu dirujuk oleh seorang muhaddis. Dan sebab itu dia punya pandangan di sini, dia kata a'jab min zalik mazakar al-Maniji syartu syaikhain fi sahihayhima alla yudkhila fi illa masaha indahuma wa dzalika ma rawa anin nabi sallallahu alaihi wasallam isnan fasaidah. Dia mengatakan bahawa Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim syaikhan hanya mengeluarkan hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang ke atas. Tak ada hadis yang gharib yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi, tidak ada. Wa man naqalu an kulli wahid min as-sahaba arba'an min at-tabi'in fa aktsar wa an yakun an kulli wahid min at-tabi'in aktsar min arba'ah. Jadi ini syarat yang pelik lah, yang ini disebut oleh Syekh Al-Mayaniji yang bercanggah dengan realiti. Qala Syekhul Islam wa huwa kalam man lam yumaris as-sahihain adna mumarasatihi. Maknanya dia tolaklah. Kalau qala qail laisa fil kitabain hadis wahid bi hadhihi sifah lamma ab'ada. Sebab ciri yang disebutkan itu agak pelik sikit, sebab dia mensyaratkan setiap sahabat itu mesti ada 4 tabi'in sekurang-kurangnya yang meriwayatkan hadis daripada, dan daripada setiap orang itu pula mesti adalah diriwayatkan lebih daripada 4 orang. Jadi macam pelik sikit dia punya kefahaman dia. Wa qala Ibnu al-Arabi fi Syarh al-Muwatta, ini ialah faqih al-Maliki, bukannya al-Hakimi. At-Ta'i, ini adalah al-Maliki. Kana madhhabu syaikhain anna al-hadith la yathbut hatta yarwiyahu ithnan qala wa huwa madhhabun batilun. Ini tak tepat. Wa riwayatul wahid anil wahid sahih ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau hadis itu hanya seorang perawi siqah sahaja, hadis gharib, sudah memadai, sekiranya rantaian sanad itu semuanya siqah, dan ianya sahih sampai kepada Nabi. Wa qala fi syarh al-Bukhari inda hadis al-a'mal, iaitu hadis al-a'mal bin niyat. Amal-amalan itu disertai dengan niat-niatnya. Ini adalah hadis gharib dalam Sahih al-Bukhari.
infarada bi Umar wa qad jaa min tariq Abi Sa'id rawahul Bazzar bi isnadin dha'if. Qala wa hadis Umar wa in kana tariqu wahidan inama banal Bukhari kitabahu ala hadithin yarwihi akthar min wahid fa hadzal hadis laisa min zalikal fan لأن عمر قاله على المنبر بمحضر الأعيان من الصحابة فصار المجمع عليه فكأن عمر ذكرهم لا أخبرهم. Ini ini yang disebutkan oleh Ibnul Arabi, ya. Dia menafikan bahawa hadis ini sebagai gharib, ya. Dengan dalil bahawa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dia mengungkapkan hadis tersebut di atas mimbar di hadapan para sahabat yang lain. Jadi seolah-olah hadis tersebut diriwayatkan oleh ramai sahabat, bukannya Umar seorang sahaja. Nah, jadi beliau pada pandangan beliau lah, pada pandangan beliau ini bukan hadis gharib. Okey. Walaupun riwayat yang beliau menyampaikannya ini di atas mimbar ini dhaif, ya, bi isnadin dhaif. Qala Ibnu Rusyaid wa qad zakara Ibnu Hibban fi awal sahih anna madda'ahu Ibnu Al-Arabi wa ghairuhu min anna syarta syaikhain zalik mustahilul wujud min anna syarta syaikhain zalik mustahilul wujud, ya, mustahil wujudnya. Okay. Ini ada kata-kata Ibnu Hibban, ya, bahawa syarat syaikhain itu adalah mustahil wujudnya. Maknanya, ya, tidak tidak wujudnya dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Qala wal ajab minhu kaifa yad'i alaihima dhalik thumma yaz'um anhu mazhabun batil. Nah, jadi ini adalah penolakan terhadap apa yang didakwa oleh Ibnul Arabi tadi, ya. Jadi yang menolak ini ialah Ibnu Rusyaid, ya, Ibnu Rusyaid Al-Maliki juga, ya. Okey. Kemudian fala tashari man a'lamu bi annahu ma ishtarata zalik in kana manqulan falyubayyin tariqahu liyunzar fihi wa in kana arafahu bil istiqra' faqad wahima falaqad kana yakfi fi zalik awwalu hadithin fil Bukhari wa ma'tazara bihi ahadun wa ma'tazara bihi anhu fihi taqsirun, ya, lianna Umar lam yanfarid bihi wahdah bal infarad bihi Alqamah anhu. Wa farada bi Muhammad bin Ibrahim an Alqamah wa farada bi Yahya bin Sa'id an Muhammad an Yahya ta'addadat wa an Yahya ta'addadat ruwatuhu. Jadi hadis yang pertama dalam Sahih Al-Bukhari itu, ya, hadis innamal a'mal binniyat itu adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh Umar sahaja, ya. Kemudian diriwayatkan daripada Umar Alqamah sahaja. Kemudian Muhammad bin Ibrahim sahaja yang meriwayatkan daripada Alqamah. Kemudian Yahya bin Sa'id, ya, meriwayatkannya berseorangan diri sahaja, meriwayatkan daripada Muhammad bin Ibrahim. Kemudian daripada Yahya bin Sa'id barulah diriwayatkan oleh ramai perawi. Fa'idan fakaunu Umar qalahu 'alal minbar la yastalzam an yakun zakara sami'in bima huwa indahum bal huwa muhtamilun lil amrayn. Inama lam yunkiruhu li'annahu indahum thiqah. Kalau haddathum bima lam yasma'uhu qad lam yunkiru alaihi. Jadi apa yang diucapkan oleh Umar di atas mimbar itu kalaulah sahih sekalipun bukan bermakna sahabat-sahabat tersebut meriwayatkannya, tidak. Ya. Mereka hanya mendengarnya daripada Umar, ya. Dan mereka mengetahui, ya, bahawa Umar ini seorang yang dipercayai, jujur, ya. Kalaulah mereka tidak kalaulah, ya, kalau haddathahum bima lam yasma'u qad lam yunkiru alaihi, ya. Kalaulah
Umar ini memberitakan hadis kepada mereka dengan hadis yang tidak pernah mereka dengar, lam yunkiru alaihi, mereka tidak bantah pun. Kalaulah Umar menyampaikan hadis yang mereka tak pernah dengar pun, mereka takkan bantah. Jadi bukan bermakna mereka meriwayatkannya, bukan. Waqad qala bi ishtirat rajulain an rajulain fi syartil qabul Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah wa huwa min al-fuqaha al-muhaddisin illa annahu mahjurul qaul indal. Ini syarat ni yang ditolaklah apabila mensyaratkan mesti dua orang perawi. Limaili ila al-i'tizal. Jadi ditambah pula Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah ini cenderung kepada mazhab Mu'tazilah. Waqad kana Syafi'i yaruddu alaihi wa yuhadhdhir min. Wa qala Abu Ali al-Jubba'i min al-Mu'tazilah la yuqbal al-khabar idza rawahu al-'adl al-wahid illa idza damma ilaihi khabaru 'adl akhar. Ini adalah apa yang disyaratkan oleh ulama Mu'tazilah lah, mesti dua orang perawi. Au adadahu muwafaqatu zahiril kitab, ataupun disokong oleh ayat Al-Quran, atau zahir khabarin akhar, ataupun hadis yang lain, atau yakun muntasyiran bain sahabah, ataupun perkara tersebut telah tersebar dalam kalangan sahabat, atau amila bi ba'dhum, atau diamalkan oleh sebagian mereka. Akahu Abu Husain Al-Basri fil Mu'tamad. Dan ini juga merujuk kepada yang disebutkan tadi, bahawa perkara-perkara yang boleh menyokong sesuatu hadis itu, dia boleh meningkatkan hadis tersebut kepada tahap yang lebih tinggi, tetapi dia bukan syarat. Sedangkan yang disebutkan ini sebagai syarat yang dikenakan oleh yang disebut oleh ulama Mu'tazilah. Dan di antara kitab mereka yang masyhur inilah kitab Al-Mu'tamad fi Usul Al-Fiqh. Wa atlaqa ini kita bila nak habis ni wa atlaqa al-Ustaz Abu Mansur Al-Tamimi an Abi Ali annahu la yuqbal illa idza rawahu arba'. Ini lagi berat, 4 orang pula. Walil Mu'tazilah fi raddi khabaril wahid hujaj. Dan golongan Mu'tazilah ini mereka menolak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, dan mereka ada hujah-hujah. Minha kisah Zil Yadain wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaqqafa fi khabari hatta taba'u alaihi ghairuhu. Mereka berhujah dengan hadis Zil Yadain. Hadis Zil Yadain bahawa Nabi meminta daripada sahabat yang lain, benarkah apa yang dikatakan oleh Zil Yadain? Maknanya tak memadai Zil Yadain seorang saja yang menyebutkannya, perlu kepada orang lain yang menyokongnya, barulah diterima oleh Nabi. Ini adalah hujah mereka lah. Wa qissa Abi Bakar hina tawaqqafa fi khabaril Mughirah fi mirat al-Jaddah hatta taba'ahu Muhammad bin Maslamah. Wa qissa Umar hina tawaqqafa fi khabar Abi Musa fil istizan hatta taba'ahu Abu Sa'id. Wa ujiba an zalika kullih. Dan jawapannya, fa amma qissah Zil Yadain fa inna ma hasala tawaqquf fi khabarihi li'annahu akhbarahu an fi'lihi. An fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa amru shalah la yarji al-musallifi ila khabar ghairihi bal walau hadda tawatur wa la'allahu inama tazakkara inda ikhbar ghairihi. Ini yang dijawab oleh Imam As-Suyuti. Waqad ba'atha sallallahu alaihi wasallam rusulahu wahidan ilal muluk wa wafada alaihi al-ahadu min qabail wa arsalahu ila qabailihim wa kanatil hujjah qa'imatan bi ikhbarihim anhu ma'adam ishtiratit ta'addud. Ini semua bagi menolak hujah-hujah yang dikemukakan oleh Mu'tazilah tadilah. Wa amma qissatu Abu Bakar fa innama tawaqqafa iradat ziyadah fi tawassuq wa qad qabila khabar Aisyah wahdaha fi qadri kafanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya untuk
menambahkan keyakinan, bukannya tak yakin, ya, hanya nak menambahkan keyakinan saja. Bahkan Abu Bakar ada menerima hadis Aisyah seorang diri tentang kadar kafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma kisah Umar fa inna Aba Musa akhbaru bizalika al-hadis aqiba inkari alaihi ruju'ahu. Farada tasawwud fi zalik wa qad qabila khabar Ibn Auf wahdahu fi akhdh al-jizyah min al-majus. Ini semua adalah hujah-hujah balasnya bahawa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini tidak mensyaratkan mesti dua orang ke atas, ya. Sebab dalam peristiwa lain mereka boleh menerima perkhabaran daripada satu orang saja. Ya, wa fi ruju' anil balad allazi fihi at-ta'un wa khabar Dhahab bin Sufyan fi tawris imra'ati asya. Qultu wa qad istadalla al-Bahaqi fil madkhal ala subutil khabari bil wahid. Bi hadis nadarallahu 'abdan sami'a maqalati fa wa'aha fa'addah. Ini adalah hujah yang jelas yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah, ya, menyerikan, memperindahkan diri seorang hamba yang mendengar kata-kataku dan memahaminya serta menyampaikan semula. Wa fi lafzin sami'a minna hadisan faballaghahu ghairuhu, dan menyampaikan semula kepada orang lain. Jadi Nabi sendiri sudah menyatakan, ya, bahawa abdan di sini hanya satu orang. Hujah lain wabi hadis as-sahihain, banyaklah hujah-hujah lain, ya. Mungkin kita ada boleh punya ni 20 dah sejam lebih. Kita boleh nak dengar juga soalan daripada para asatizah yang ada. Kita berhenti 191, halaman 191. Nak catat ni satu-satu. Banyak kita baca. Banyak. Tapi cantik sebab kita dapat lihat pandangan ulama tentang macam mana nak mengangkat kedudukan satu-satu hadis tu, kan. Kadang tu kita kata orang hari ni suka sangat nak menjatuhkan kedudukan satu-satu hadis, sedangkan para ulama daripada dulu lagi memang mencari jalan untuk supaya hadis ni boleh diangkat, kan, ke taraf yang lebih tinggi. Mungkin kita boleh buka soalan tadi. Macam ada soalan daripada Ustazah Sharifah dia soal tentang 75%. Ana tak perasan sebab tadi line Ana putus. Berkaitan dengan tadi saya kalau boleh bertanya soalan lah kepada semua yang ada. Silakan. Ustaz Raja mungkin ada soalan. Ustaz Raja Muklis, Ustaz Ikram Hussein ada bersama dengan kita. Alhamdulillah. Ada orang tanya dalam Facebook tu, komen sikit tentang apa makna ilmu hadis dibina atas zonni itu, ataupun dari sudut apa sahaja sebenarnya yang zonni itu. Dia bukan ilmu hadis, dia riwayat hadis. Riwayat hadis dibina di atas berat sangkaan seorang murid kepada guru, syekh yang beliau riwayatkan hadis daripadanya. Maknanya dia tidak perlu memastikan sampai benar-benar dia yakin bahawa gurunya itu hafal, ingat dan tidak tersalah sedikit pun, ya, apa yang diriwayatkan. Jadi dia tak perlu memastikan sampai ke tahap yakin. Memadai berat pada sangkaan dia bahawa gurunya itu siqah, ya, seorang yang adil, dhabit, dah cukup. Sudah boleh diterima. Jadi itu adalah yang disebutkan, itulah maknanya riwayat hadis dibina di atas sangkaan yang berat, ya. Zon. Bila sebut zon ini sebenarnya sudah difahami sebagai zon
ghalib ataupun zon qawi, zon yang kuat. Adapun ilmu hadis dibina di atas zon itu bukan, itu mungkin kesalahan dalam menyatakan apa ni perkara tersebut. Dia tidak membezakan antara ilmu hadis dengan riwayat hadis. Kalau ilmu hadis itu dia kalau mutawatir, dia menghasilkan keyakinan yang disebut tadi itu yufidul ilm ataupun yufid al-qata', menghasilkan keyakinan. Maknanya kalau diingkari, kafir. Kafir orang yang mengingkari hadis mutawatir. Manakala hadis ahad yufid az-zan, ianya menghasilkan zan. Zon ini bukannya sangka-sangka, bukan. Zon ini yang dimaksudkan ialah zon qawi lah, zon qawi ataupun ghalibuz zon, ataupun zon ghalib yang berat pada kepercayaan ataupun kemungkinan besar ianya adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila ditolak maka boleh menyebabkan seseorang itu fasik, fasik. Dia bukannya bila zon ini kalau tolak pun tak apa, bukan. Kalau tolak fasik. Jadi dia nak membezakan antara hadis mutawatir dengan hadis ahad. Maknanya kalau hadis mutawatir ditolak, jatuh kafir. Tapi kalau hadis ahad, tak jatuh lagi. Tak jatuh kafir lagi, tapi fasik, berdosa, sebab dia menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kita tak boleh nak hukum dia kafir. Ini pendetilan, perincian yang dipilih oleh jumhur ulama, supaya tidak mudah-mudah untuk kita mengkafirkan seseorang, mengeluarkan satu orang muslim daripada agama Islam. Ada juga pandangan yang mengatakan semua hadis menghasilkan keyakinan, menghasilkan yakin. Jadi kalau dia menolak hadis mutawatir ke, hadis ahad ke, kafir terus. Jadi mudah sangatlah kalau kita nak menghukum seseorang itu kafir. Hanya dengan menolak hadis yang sahih. Ini yang bahayanya kalau kita mengatakan hadis itu kesemuanya itu adalah yakin. Sama seperti Al-Quran. Sebab Al-Quran kalau ditolak walaupun satu huruf, kafir. Boleh jatuh kafir. So begitu juga hadis, kalau kita kata semua itu yakin, sama seperti dengan Al-Quran, maka orang yang menolak hadis kafir. Dan ini tidak disebut oleh para ahli ulama, bahawa orang yang menolak hadis ini kafir, kecuali mereka menolak hadis mutawatir. Itu maksud zon tu. Zon itu bukannya sangka-sangka, bukan. Zon ini kalau tolak, fasik. Tetap berdosa. Sebab dia wajib diamalkan. Bila dia sahih, ianya wajib diamalkan. Berkenaan dengan kaedah ataupun kenyataan kullu sahabah udul itu, adakah itu menjadi ijma' ahli sunnah wal jamaah ataupun masih diperselisihkan, dan sejauh mana ianya masih dinilai sebagai udul dengan kesalahan-kesalahan yang diriwayatkan daripada sebahagian sahabat? Kalau nak menyatakan ijma' ahli sunnah wal jamaah ke, itu kena rujuk ulama usul lah, ulama kalam. Kalau ulama hadis, ijma' lah. Ijma' ulama hadis. Semua sahabat adalah adil. Sebab itu kita tengok semua hadis-hadis yang diriwayatkan ini tidak terkecuali daripada mana-mana sahabat. Sebab mereka semua adalah udul. Ini adalah ijma' ahli hadis. Dan juga mungkin boleh kita katakan juga ijma' para ulama. Tapi mungkin ada pendetailan. Kalau selain daripada ahli hadis ini, mungkin ada pendetailan. Sebab kitab-kitab yang membincangkannya banyak, sangat banyak, sangat banyak. Dan definisi sahabat itu sendiri pun ada berbagai-bagai. Kalau kita tengok definisi sahabatnya macam-macam.
Cuma yang dirajihkan oleh ulama hadis ialah setiap orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sekali dan mati di atas agama Islam. Itu yang dilipat. Tapi kalau kita tengok banyak dia takrif, berbagai-bagai takrif. Seperti mana kita tengok tadi hadis sahih pun ada macam-macam takrif. Jadi ulama-ulama dulu ni ada berbagai-bagai pandangan. Tapi untuk kita menyatakan sesuatu itu sebagai ijma', kena tengok banyak sumber lah, banyak sumber. Kalau ikut dalam kitab-kitab Usuluddin Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah, memang disebutkanlah semua sahabat ini adil. Adil. Cuma saya boleh sebut secara umum lah. Kalaulah ada yang boleh datangkan ni ustaz dalam kitab ni tak ada sebut, wallahu alam lah. Tapi secara umumnya yang kitab-kitab yang basic mereka menyebutkan para sahabat ini semuanya adil. Kalau kitab-kitab yang tebal-tebal tu wallahu alam. Tapi kitab-kitab yang saya pelajari, yang saya telaah itu, semua sahabat adalah adil, dan apa yang berlaku di kalangan para sahabat itu hendaklah kita diamkan. Kita tidak masuk campur lah apa yang berlaku di kalangan para sahabat, sebab mereka ini adalah sahabat. Title sahabat itu sangat tinggi dia punya kedudukannya. Walaupun satu orang selain daripada para sahabat itu setinggi mana pun dia punya wara', dia ibadah, dia ilmu, dia tidak dapat mencapai menyamai kedudukan seorang sahabat yang paling rendah. Tak dapat menyamai. Jadi title sahabat itu bertemu melihat Nabi yang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat-sangat tinggi. Kalau berkenaan dengan mungkin ada yang lain. Ada sebahagian, saya tak tahu lah, mungkin sebahagian kecil mungkin ulama ke ataupun, dan mereka pun masih menisbahkan diri kepada ahli hadis yang mengkritik Muawiyah misalnya, dan sehingga ada yang memfasikkan misalnya. Adakah itu tidak mengeluarkan beliau secara khusus daripada adalah ataupun masih adalah, dan riwayatnya seperti ma yuridillahu bihi khairan misalnya faqihu fiddin kan, itu antara riwayat Muawiyah kan bin Abi Sufyan kalau tak silap. Jadi adakah apabila orang berpendapat dengan Muawiyah ini sampai ke tahap fasik dan sebagainya, itu membawa kepada merosakkan adalah beliau, ataupun itu masih dalam nilai adalah yang masih boleh diterima riwayatnya? Jadi sama ada kita katakan itu adalah lagi ataupun keluar daripada adalah, akhirnya kaedah ini masih ada istisna. Jadi boleh jelaskan tak? Jadi nak membincangkan perkara ini dia agak rumit, sebab istilah adil itu, seorang perawi yang adil itu dia mesti memanglah muslim baligh akil, tidak fasik, tidak rosak maruah. Jadi yang tidak fasik itu dia masih lagi perlu dicermati, sama ada fasik dalam arti kata melakukan dosa-dosa kecil, melakukan dosa besar. Ini memang jelas, maknanya dia melakukan dosa-dosa yang kecil. Tapi kalau berkait dengan perkara yang datang daripada ijtihad, walaupun ijtihad itu salah, jadi ini mungkin sebagian orang melihat dia fasik, tapi sebagian lain tidak melihat itu bukan boleh menyebabkan kefasikan, sebab dia berijtihad. Macam perawi dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, ada yang berfahaman Syiah, Khawarij, Qadariyah, fahaman-fahaman bid'ah ini, Murji'ah, tapi mereka adil, mereka dianggap adil. Jadi fahaman sesat mereka itu kerana ijtihad mereka, walaupun salah lah ijtihad mereka.
Jadi macam itu jugalah Muawiyah, memang jelaslah memang kebanyakan ulama menyebut Ali dia pihak yang benar. Dan Muawiyah ni dia dari segi dia cuba memberontak untuk seolah-olah memberontak untuk menjatuhkan Ali. Itu adalah satu kesalahan sampai berlaku peperangan yang masyhur lah, ramai yang terbunuh. Tapi itu berdasarkan ijtihad. Jadi adakah itu membawa kepada kefasikan? Jadi ini persoalan. So kalau dia datang daripada ijtihad, maka sukar untuk kita kata bahawa ianya terang-terang fasik. Kalau melakukan dosa besar seperti melakukan syirik, berzina, minum arak, itu jelaslah. Tapi kalau perkara yang samar seperti itu yang menyebabkan ulama menyebut kita ni perlu diam saja, tidak boleh kita mengeluarkan kata-kata yang boleh mencalarkan pribadi mereka sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Maknanya perkara yang membawa kepada fasik itu dia nisbi, relatif. Mungkin orang lain lihat itu sebagai fasik, orang lain tidak melihat sebagai fasik. Jadi perkara-perkara yang seperti ini yang lebih baik khuruj minal khilaf kan. Al khuruj minal khilaf mustahab. Jadi kita keluar daripada khilaf tu maknanya tak payah kita pilih kepada perkara yang lebih memburukkan keadaan, tidak. Kita pilih yang boleh mendamaikan.